Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manna alaina bini'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uth rahmatan lil anam. Wa ala alihi wa sahbihi nujumil ihtida'i fi dhalam. وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الزحام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Alhamdulillah, kita merafak kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan Ramadan ini. Kita dapat bertemu dalam ruangan ini untuk kita sama-sama mendapat pencerahan berhubung dengan suasana yang sedang kita hadapi sekarang ini. Kita menerima kedatangan Ramadan, pada masa yang sama kita masih berada dalam musibah COVID-19. Kita bersyukur kerana dapat bersama Ramadan dan dapat mengisi Ramadan dengan ibadat puasa, dengan sembahyang tarawih dan juga amalan-amalan yang lain. Pada permulaan tadi saya telah membaca firman Allah, walanabluwannakum, kami pasti menguji kamu, kata Allah, bisyai, dengan suatu minal khauf, daripada rasa ketakutan, wal ju', daripada kelaparan, wa naqsim minal amwal, akan diuji dengan kekurangan harta benda, wal anfus, diuji dengan kehilangan jiwa, kematian, was thamarat, hasil mahsul, buah-buahan. Dan Allah memberi gambaran kepada kita, wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Itulah petunjuk, itulah signal, itulah isyarat daripada Allah Subhanahu wa taala bahawa kita semua pasti diuji. Kita semua pasti akan berdepan dengan cubaan-cubaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ujian, dalam cubaan itu, Allah menyebut penawarnya ialah kesabaran. Kesabaran ini maksudnya ialah kita berusaha mencari jalan keluar kalau kita berdepan dengan sesuatu musibah. Muslimin dan muslimat yang berbahagia, COVID-19 ini menyerang dunia hujung Disember 2019. Itu realiti yang berlaku. Jadi kita semua tidak boleh menganggap bahawa COVID-19 ini permainan sandiwara yang dimainkan oleh pihak-pihak tertentu, tapi dia sudah menjadi realiti. Jadi kalau kita bertanya kepada diri kita,
Apakah COVID-19 ini memang telah wujud? Memang sudah menjadi kenyataan nyata. Bukan lagi mimpi, bukan lagi anggapan, persepsi, tetapi dia sudah menjadi nyata. Persoalan yang kedua, apakah dia berbahaya? Maka jawapannya, sudah berjuta manusia meninggal dunia. Tentu jawapannya dia adalah mudarat. Kalau kita sudah mengakui COVID-19 ini wujud dan dia menjala seluruh dunia, dan kita sudah mengakui bahawa dia adalah bahaya, soalan yang berikut ada di hadapan kita, apakah kita perlu mencari jalan penyelesaian kepada musibah ini? Allah Subhanahu wa taala dalam satu yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah azza wa jalla anzala ad-da'a wad-dawa'a. Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan bersama penyakit itu ada penawarnya. Jadi kalau kita akui bahawa COVID-19 ini adalah penyakit, maka bersama penyakit ini ada penawarnya. Wa ja'ala likulli da'in dawa. Dijadikan setiap penyakit itu ada ubatnya. Fatadawaw, berubatlah. Jadi kalau kita ikuti dari segi akidah pun begitu, bahawa kita diajar dalam qada dan qadar supaya mencari asbab, sebab musabab. Kalau kita dahaga, kita minum. Kalau kita lapar, kita makan. Kalau kita sakit, kita berubat. Sekarang ini, dalam kita berubat itu, kita mencari sebab musabab itu ataupun asbab itu, ada kaedah-kaedah yang diperkenalkan oleh Islam. Di antaranya ialah al-wiqayah khairun minal ilaj. Kaedah pencegahan itu adalah lebih baik daripada berubat. Mencegah. Juga diperingatkan la yuridanna mumarrid ala musahhih. Jangan campurkan yang sakit berjangkit itu dengan orang yang sihat. Juga diperingatkan, iza sami'tum bit-ta'una bi ardin fala tadkhuluha. Kalau kamu mendengar ada wabak ta'un di satu-satu tempat, fala tadkhuluha, jangan kamu pergi di situ. Jangan kamu masuk di situ. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Dan jika kamu berada dalam kawasan tersebut, kawasan yang sudah kena musibah penyakit itu, penyakit berjangkit itu, dalam kawasan tersebut, fala takhrujuha, jangan, fala takhruju minha, jangan kamu keluar daripadanya. Inilah yang negara kita perkenalkan PKP dan macam-macamnya lagi itu. Ada kaedah diperingatkan lagi, wa firra minal majzumi kama tafirru minal asad. Lari, hindarilah, jauhilah daripada penyakit berjangkit kusta. Contohnya seperti kamu lari daripada dibaham singa. Ini semua adalah kita panggil isyarat-isyarat, kita panggil ajaran agama kita
bila berdepan dengan sesuatu musibah. Kemudian kita juga sekarang ini dalam sedang beribadat ibadat puasa dengan pakejnya sembahyang tarawih, sembahyang tahajud, sembahyang lain-lain lagi lah, baca Quran, tilawah Al-Quran, tadarus Al-Quran. Baik, timbul persoalan sekarang ini ialah sebahagian daripada kita boleh dapat menunaikan sembahyang, boleh pergi sembahyang Jumaat, dan pada masjid-masjid yang tertentu dibenarkan dengan bilangan tertentu untuk menunaikan sembahyang tarawih. Sebanyaknya digalakkan supaya sembahyang tarawih ini di rumah. Baik, cuba kita lihat apa panduan sunnahnya. Kata Rasulullah, man sami'an nida'a falam yujibhu fala salata lahu illa min uzrin. Kata Rasulullah, siapa yang mendengar bang, mendengar azan, falam yujibhu, dia tidak menyahutnya, artinya dia tidak pergi tunai sembahyang. Dengar bang di masjid, dia tidak tunai sembahyang di masjid, fala salata lahu, maka dianggap semacam tidak sembahyang. Maksudnya di sini ialah ada dua pendapat. Satu mengatakan sembahyang itu tidak sah, dan ada satu pendapat lagi sembahyang itu tidak sempurna. Maka kita ambillah pendekatan yang maksudnya tidak sempurna. Siapa yang dengar bang, dia tak pergi sembahyang, dia sembahyang di rumah, maka sembahyangnya itu adalah tidak sempurna. Baik, kata Nabi, illa min uzrin, melainkan orang yang ada keuzuran. Lalu sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wa mal uzru. Sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang masuk dalam kumpulan uzur itu ya Rasulullah? Maka jawab Rasulullah, khauf au marad, iaitu mereka yang ada rasa ketakutan dan mereka yang sakit. Jadi jelas pada kita bahawa sekarang ini Majlis Agama Islam dan adat istiadat Melayu Kelantan menghadkan ataupun menempuhkan atau menangguhkan beberapa buah masjid daripada menunaikan sembahyang secara berjemaah beramai-ramai. Lebih-lebih lagi sekarang ini sembahyang tarawih dikehendaki supaya sembahyang di rumah berdasarkan kepada keuzuran. Apa uzurnya? Tadi Rasulullah jelaskan, rasa ketakutan, rasa kebimbangan, ataupun marad, ada sakit. Ada orang berhujah, dia mengatakan bahawa tidak ada sakit pun. Sakit itu hanya sangkaan saja, zon saja. Kalau pergi tak sakit pun. Kerana orang yang boleh pergi itu adalah orang yang sihat. Tadi kita dapat lihat bagaimana hadis Nabi tadi, siapa yang dapati ada ta'un di satu tempat, jangan pergi. Kemudian kalau yang ada di tempat itu, jangan keluar. Itu bukan seorang dua itu. Itu adalah bukan semua yang sudah sakit. Dah dengar ada sakit, jangan pergi. Dah dengar ada sakit di tempat kita tinggal, jangan keluar. Ini pun sama. Maknanya kita belum lagi sakit, tetapi kita minta supaya tidak menghadirkan berjamaah di masjid dengan alasan yang dibenarkan, iaitu keuzuran. Ada keuzuran di situ, iaitu penyakit COVID ini adalah penyakit berjangkit. Timbul pula persoalan, dia kata double standard.
di pasar raya, di supermarket, boleh pergi beramai-ramai di situ. Naik kapal terbang pun boleh. Tiba-tiba nak pergi ke masjid, tak boleh. Ini kita kena faham bahawa dalam kaedah Islam pun dia ada kaedah, iaitu huququllah. Kita pergi sembahyang ini adalah hak Allah, ya. Huququllah mabniyatun alal musamahah. Hak-hak Allah dibina atas dasar toleransi. Ini kaedahnya. Hak Allah. Sembahyang itu adalah hak Allah. Puasa itu adalah hak Allah. Contohlah, ya. Jadi hak Allah ini ada tasamuh. Orang yang belajar dalam kitab-kitab fiqh, dia selalu diberitahu, kalau dia sudah nak pergi sembahyang tapi nasi sudah hidang, maka apa kena buat? Makan dulu. Kenapa makan dulu? Sedangkan sembahyang itu adalah sangat penting. Sembahyang itu adalah hak Allah. Tetapi kenapa makan dulu? Ini namanya tasamuh, musamahah, iaitu tolak ansur. Dalam hak Allah ada tolak ansur. Hujan, pakaian basah, tak payah pergi masjid. Pakaian basah, makan bawang putih, makan bawang besar, ada bau mulut sikit saja, maka Nabi kata tak payah pergi ke masjid. Bahkan ada pendapat mengatakan haram, ada mengatakan makruh orang yang makan bawang putih. Adakah makan bawang putih ni bawa penyakit kepada jemaah? Tidak. Makan bawang besar? Tidak. Baunya itu mengganggu. Tapi Nabi sudah mengingatkan supaya tidak tidak pergi, ya, makan bawang putih. Ini kita panggil dalam kaedah dia ada darurah dan ada daruriyat, ada hajiat, ada tahsiniat. Gosok gigi lah kalau nak pergi dah makan bawang putih, tapi itu namanya tahsiniat, ya. Nak pergi sembahyang, Nabi suruh gosok gigi lah kalau dah makan bawang putih. Pergilah sembahyang. Tapi kalau tak gosok, ini termasuk dalam tahsiniat. Yang penyakit COVID ni sama ada darurah ataupun hajiat, daruriyat ataupun hajiat, dia bukan tahsiniat. Jadi kalau tahsiniat tu pun Nabi dah larang, tak usah pergi. Apatah lagi kalau keadaan mendesak, kalau pergi itu mendatangkan mudarat. Jadi kita lihat di sini harus kita tutup ataupun gantung aktiviti keagamaan di masjid kerana penularan ini. Kalau kita sembahyang di rumah, pahalanya kita dapat macam kita ada dalam satu hadis, iza maridal abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Apabila seseorang itu sakit ataupun dia musafir, maka dia diberi pahala sama seperti dia bermukim. Maknanya dalam musafir dia tak puasa ataupun dia sembahyang mengambil rukhsah sembahyang jamak dan sembahyang qasar, diberi pahala semacam dia bermukim juga. Jadi ini semua adalah mengingatkan kita. Bahkan perlu kita ingat wabak satu ketika, ya, di Mesir, satu zaman dulu berlaku wabak taun di Mesir, iaitu berlaku jangkitan yang dibawa oleh sebuah kapal dan orang Mesir naik kapal itu dan membawa wabak taun ini. Lalu ada ulama mengatakan bahawa untuk ambil tabaruk, ambil keberkatan, mari kita beramai-ramai membaca hadis Bukhari.
untuk ambil berkat dan sebagai mengobati taun ini. Tetapi bila orang ramai pergi berhimpun untuk membaca kitab Bukhari itu, maka penyakit taun semakin merebak. Sebab itu ada pendapat ulama yang lain mengatakan bahawa itu tidak boleh dilakukan. Bahkan kita lihat masjid pun ditutup. Itu berlaku zaman dulu di Mesir. Zaman kita ini bukan saja di Malaysia, bukan saja dalam mazhab Syafi'i, kita lihat perkara yang sama dilakukan. Misalnya di Maghribi, mazhabnya berpegang, orang-orang Maghribi, kerajaan Maghribi berpegang dengan mazhab Maliki. Mesir berpegang dengan mazhab Hanafi. Mekah berpegang dengan mazhab Hambali. Tetapi amalan yang dibuatkan di Mekah, yang dilakukan di Maghribi, yang dilakukan di Mesir sama saja, iaitu menangguh, menempuh, menggantungkan aktiviti-aktiviti peribadatan, aktiviti keagamaan di masjid-masjid. Kita lihat di Masjidil Haram hanya beberapa orang saja dibenarkan. Jadi sebahagian besarnya akan menunaikan sembahyang tarawih di rumah. Jadi padahal dari segi mazhab tadi berbeza itu. Mesir mazhab Hanafi, Maghribi Maliki, Saudi mazhab Hambali, kita di Malaysia ni Syafi'i, tapi semua ulama berpendapat sama saja. Perlu patuh kepada apa yang disebut sebagai tasarruful imam ala ra'iyah manutum bil maslahah. Urusan yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah tidak lain tidak bukan untuk menjaga maslahat rakyat, iaitu salah satu daripada apa yang kita panggil maqasidus syariah ialah menjaga nyawa, hifzun nafs, jaga nyawa. Jadi penyakit ini sudah confirm, sudah jelas bahawa mendatangkan bahaya, boleh membawa kepada kematian. Oleh kerana itu pihak yang bertanggungjawab untuk menyusun atur keadaan rakyat supaya berada dalam keadaan selamat. Jadi salah satunya ialah kita, bahkan sembahyang tarawih ini adalah sembahyang sunat. Yang dituntut kita sembahyang berjemaah ini ialah sembahyang fardu. Itu dalam keadaan aman. Sekarang kita berada dalam keadaan darurat. Darurat yang diisytiharkan oleh kerajaan pun ia, darurat dari segi hukum pun ia. Saya suka sebelum saya menutup pertemuan kita ini, saya suka mengingatkan apa beza antara ahli fiqh dengan mufti. Apa beza ahli fiqh mufti dengan qadi ataupun hakim? Ini ada bezanya. Ahli fiqh dia membaca nas, dia merujuk kepada nas Al-Quran, nas hadis. Dia merujuk kepada kitab-kitab fiqh. Kemudian dia menyebarkan hukumnya. Adapun qadi ataupun hakim, dia akan memutuskan apa-apa isu yang dikiranya ialah yang berlaku dalam mahkamah itu, dengan saksi-saksinya, dengan keterangan dan saksi. Maka hakim akan putuskan. Adapun mufti berbeza dengan ahli fiqh, ialah dia membaca nusus, membaca Al-Quran, dia membaca hadis, dia baca kitab-kitab fiqh. Tetapi ada satu lagi yang mesti dilakukan oleh mufti, ialah menemukan nas-nas ini, menemukan Al-Quran, menemukan hadis dengan waqi', iaitu fiqhul waqi'.
apa realiti yang berlaku ini dipasang dengan ayat Quran. Realiti yang ada ini dipasang dengan hadis. Realiti yang ada ini dipasang dengan nusus yang ada dalam kitab itu. Artinya mufti dia kena tengok kepada waqi', iaitu kenyataan yang ada. Dia tidak hanya baca kitab fiqh dan terus memberi hukum yang ada dalam kitab fiqh itu, tetapi kitab fiqh itu dipertemukan dengan waqi', kenyataan, realiti yang ada. Lalulah dia memberi fatwa. Itu bezanya antara fuqaha, ahli fiqh dengan mufti. Jadi kalau kita dapati bahawa kadang-kadang fatwa mufti itu seolah-olah nampak berlainan dengan apa yang disampaikan oleh ahli-ahli fiqh, itulah puncanya, iaitu mufti akan lihat kepada realiti yang ada, kenyataan yang ada, ya, waqi' yang ada. Sebab itu kita perlu kepada fiqhul waqi', iaitu memahami nyata apa yang ada di tempat kita ini. Itulah barangkali yang harus kita sama-sama fahami. Dan bila kita berada dalam Ramadan, di akhir Ramadan begini, kita ambillah kesempatan untuk merebut peluang tawaran istimewa daripada Lailatul Qadar dengan memperbanyakkan amal-amal soleh yang begitu terbuka untuk kita lakukan. Banyakkan sedekah. Ini tak payah pergi ke masjid, sedekah ini. Banyakkan baca Quran, kita baca Quran di rumah. Sembahyang sunat sendiri memang afdalnya di rumah berbanding dengan masjid. Sembahyang sunat tarawih, Nabi hadir ke masjid dan Nabi ada sembahyang tarawih di rumah. Itu dalam keadaan aman. Sekarang kita dalam keadaan darurat, maka lebih-lebih lagi lah kita mengambil kesempatan untuk bersembahyang dengan keluarga. Biar orang kata quality time dengan keluarga. Kita duduk bersama-sama keluarga, kita menjadi melaksanakan sembahyang sunat kita, tadarus kita, dan lain-lain di rumah kita, dalam rumah kita. Inilah dalam keadaan seperti sekarang ini, dan kita mengharapkan bahawa kesabaran yang tinggi, sebab bila sudah setahun lebih kita ditimpa musibah COVID-19 ini, emosi kita sudah tidak stabil. Jadi emosi kita tidak stabil itu perlu kita tenangkan. Sebab itu Al-Quran kata wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang yang sabar. Jadi aturkan emosi kita itu. Memang banyak kita tertekan kerana ekonomi, banyak tertekan kerana sosial, ya. Berapa ramai pasangan suami isteri bercerai kerana PKP, ya. Dan kita sudah nampak dah bosannya masyarakat ini dengan COVID ini. Tak boleh merentasi sempadan, tak boleh merentasi negeri. Ini semua seolah-olah sudah menyekat kebebasan. Ini tertekan. Jadi jangan sampai kita melamakan lagi COVID ini. Sebab itu kita perlu patuh kepada SOP yang ada supaya kita cepat segera boleh menamatkan musibah COVID-19 ini. Kalau segera tamat, segera kita bebas. Jadi kita sekarang masing-masing nak menuntut. Ada yang kata kenapa tak benar sembahyang. Kita tengoklah satu gambaran yang berlaku di India. Orang-orang India bila diisytiharkan bahawa India bebas daripada COVID-19, maka mereka beramai-ramai berduyun-duyun pergi ke sungai Ganges, dan mereka percaya sungai Ganges ini adalah sungai yang boleh membawa rahmat kepada mereka. Mereka mandi-manda di situ. Akhirnya jangkitan penyakit COVID-19 semakin bertambah dan bertambah parah. Sekarang ini beribu-ribu orang mati pada setiap hari. Itu kerana dah
diisytiharkan rasa bebas. Sebab itu kita kena jaga. Dalam Islam kita perlu jelas, Islam mengiktiraf kepakaran, kebolehan, kemampuan. Jadi pakar dalam kesihatan ialah, kalau di negara kita ni KKM lah, Kementerian Kesihatan Malaysia lah. Kalau pasal jambatan, kita kena tanya jurutera. Jadi pas'alu ahla dzikr, tanyalah yang pakar. Ini adalah sebab itu Nabi Musa dia menyerahkan kepada adiknya untuk bercakap dengan Firaun, kerana huwa afsah minni, dia lebih fasih daripadaku. Ini pengiktirafan. Jadi kita kena iktiraf kepakaran ni. Kepakaran dalam bidang kesihatan ialah kita kena merujuk kepada bahagian kesihatan. Kepakaran dalam kejuruteraan, kita kena rujuk kepada jurutera. Kepakaran dalam bidang fiqh, kita rujuklah kepada ahli-ahli fiqh. Jadi kalau nak tanya hal jurutera, tanya ahli fiqh, nak tanya kesihatan, tanya ahli fiqh, kita agak seolah-olah Islam ni tidak memperakui tentang keahlian sesuatu bidang itu. Dan satu lagi saya nak jawab ni. Ada orang kata kita tak benar orang pergi sembahyang, tutup masjid, tangguh masjid. Ini adalah agenda Dajjal. Sebenarnya jangan rasa ini agenda Dajjal. Yang nak suruh berjangkit ini agenda Dajjalnya. Bila lagi kita berkumpul beramai-ramai, maka kita akan parah. Kita lebih payah lagi untuk mengatasi COVID-19 ini. Dan ini yang dikendaki oleh Dajjal. Dajjal nak supaya kita lebih lama tak hadir berjemaah, lebih lama tak boleh rafaqkan saf. Itu yang dikendaki oleh Dajjal. Oleh kerana itu dia asut kita, memberi tahu pada kita, pergi beramai-ramai supaya jangkitan itu terus berjangkit. Jadi kalau kata jarak itu agenda Dajjal, suruh rapat-rapat itu pun termasuk dalam agenda Dajjal. Kerana Dajjal tak mahu kita cepat-cepat sembuh ini, tak mahu cepat-cepat kita gantung lama-lama kita gantung upacara agenda keagamaan ini. Kita tak mahu gantung lama-lama, tetapi Dajjal lah yang suka gantung lama-lama ini. Kerana itu dia hasut kita supaya jangan patuh SOP, ya. Dan kita akan tertekan dari segi ekonomi, kita tertekan dari segi sosial, kita tertekan daripada amalan keagamaan. Ini yang dikendaki oleh Dajjal sebenarnya. Oleh kerana itu jangan kata ini agenda Dajjal, ya. Kita tidak mahu klaim bahawa ini agenda Dajjal, ini agenda malaikat. Tetapi malaikat nak kita patuh kepada kehendak agama. Dajjal nak kita menentang kehendak agama. Kita sembahyang di rumah, kita bukan menentang ajaran agama, tetapi itulah kehendak agama dalam keadaan darurat. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.